Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Macam biasa malam yang penuh dengan keberkatan ini kita bertemu lagi ya sayang. Betul ya. Semoga anda yang sentiasa kami rindui dan juga kami sayangi sentiasa berada di dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sihat walafiat, ceria dan dah bersedia nak mengutip ilmu dalam semanis kurma. Dan tajuk kita pada malam ini ialah Anak Titipan Allah secara langsung daripada Studio C Seri Pentas. Dan tajuk malam ni pun tajuk tentang anak amanah Allah Subhanahu wa taala. Anak titipan Allah maksudnya anak amanah Allah ya. Ya, dan sebenarnya bagi ibu bapa, hadirnya anak-anak ni merupakan suatu kebanggaan, rasa gembira, rasa bahagia, rasa ceria. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pentingnya anak-anak ini kepada ibu bapa di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang bermaksud harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Perhiasan ni adalah sesuatu yang sangat berharga. Memang seronok kalau ada perhiasan. Memang kalau di rumah ada perhiasan memang menggembirakan. Dan menceriakan suasana rumah tu. Bila seseorang tu dia ada perhiasan, dia akan jaga elok-elok, dia akan simpan. Macam tu jugalah kita nak jaga anak elok-elok, kita nak didik anak dengan elok-elok. Macam suami tengok isteri hias cantik, suami rasa macam mana? Tentulah gembira. Gembira. Dan ada orang yang dia tumpu bila Allah sebut harta dan anak merupakan perhiasan, dia jaga harta ya, anak dia tak jaga. Dia kena ada dua sekali. Mesti dua-dua seimbang. Namun di sebalik kita menceritakan anak titipan Allah, anak adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar perhiasan saja, wajib ibu bapa membimbing dan membentuk anak-anak untuk menjadi anak yang hebat dunia dan juga akhirat. Sebab itu saya teringat kepada orang tanya kepada Ibu Imam Syafi'i ya. Betul, Ummu Habibah nama. Ummu Habibah, apa rahsia mendidik anak? Bagaimana Dia dah sebut 4 betul. ya. Bagaimana Ummu Habibah ni didik Imam Syafi'i sampai cerdik, kuat ingatan, 9 tahun dah hafal Al-Quran, dan Imam Syafi'i jadi ulama tersohor yang sangat hebat. Maka Ummu Habibah memberikan 4 tips ataupun 4 petua yang sangat hebat. Apa dia petuanya? Yang pertama sekali, Ummu Habibah kata saya sentiasa mendoakan kebaikan anak saya, yang pertama. Yang kedua, saya jaga makan minumnya supaya makan minum daripada sumber yang halal. Yang ketiga, kata Ummu Habibah, saya tidak memarahinya, apatah lagi ingin memaki hamunya dengan kata-kata yang kasar, sebab saya tahu perkataan ibu adalah merupakan doa. Dan yang keempat, kata Ummu Habibah lagi, sekiranya anak saya yakni Imam Syafi'i melakukan kesalahan, saya akan didiknya dengan nasihat dan juga dengan tunjuk ajar. Tunjuk ajar yang penuh dengan kasih sayang. Jadi pada malam ni kita nak kutip banyak lagi mutiara Memang ilmu. banyak. Bagaimana nak jadi ibu bapa yang hebat, bagaimana nak melahirkan anak-anak yang hebat dunia dan akhirat. Justru kita pun nak belajar juga daripada tokoh pendakwah kita yang belajar. sangat hebat ini, iaitu yang berbahagia Datuk Abu Hassanuddin Al-Hafiz, pendakwah yang terkenal di tanah air kita. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk ya. Dan sebenarnya para penonton sekalian ya, yang berbahagia Datuk sentiasa ditemani isterinya yang tercinta ya. Dan banyak mutiara ilmu ya para penonton. Jangan berganjak ke mana-mana sebab kita nak cerita anak titipan Allah. Anak adalah merupakan amanah daripada Allah. Macam mana kita nak jaga amanah ni supaya seisi keluarga dapat berkumpul di dalam syurga, insya-Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak merupakan ujian daripada Allah. Berdasarkan firman Allah, kita nak tanya pada Datuk, apa kedudukan anak? Merupakan anak sebagai ujian, anak sebagai amanah daripada Allah? Pohon Datuk uraikan. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Pertama sekali, bila kita sebut anak sebagai amanah, walaupun Quran tidak menyebut secara khusus, tetapi dipahamkan dan ulama-ulama mengatakan memang tidak ternafikan bahawa anak juga merupakan amanah sama seperti isteri. Isteri disebut secara khusus. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, qala Rasul istausu bin nisa'i khaira fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Disebut secara khusus. Kalau isteri kita buat silap, isteri buat salah, nasihat cara baik, tegur cara baik, sebab kamu ambil mereka sebagai isteri dengan amanah Allah. Jadi ulama-ulama kata kalau isteri itu amanah,
Maka melalui isteri lahirlah anak kita, zuriat kita. Maka juga merupakan amanah daripada Allah. Berarti bila tak amanah, Allah sebut dengan firman-Nya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Apa dia amanah anak? Maknanya macam cakap tadilah. Macam Umar bin Bas sebut macam mana dia mendidik Imam Syafi'i. Itu tanggungjawab dia. Insya-Allah. Doakan kebaikan. Jangan maki hamun anak tu. Dia doa untuk kebaikan. Ni kita silap sikit celakanya budak ni kadang. Kalau melaka tu celanat yang budak ni kadang. Dia tu maki hamun tu tak boleh. Sebab mulut ibu macam doa. Lepas tu macam mana pun kita doa kebaikan dia satu. Dan yang keduanya kita didik dia. Kalau dia buat salah silapnya kita tegur cara yang baik. Itu maknanya amanah kita. Tapi ingat, doktor yang sama macam ayat baca tadi itulah. Maknanya walau bagaimanapun Allah kata apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa kena mengenai amanah dengan fitnah? Sebab ini sebagai amanah. Nak uji sejauh mana kemampuan kita nak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, nak mendidik anak kita, nak membesarkan dia. Sebenarnya nak melahirkan anak senang. Nak beranak senang. Dia sebab haiwan beranak juga. Tapi nak menjadi anak tu manusia. Nak jadi anak insan. Manusia ada dua, ada nas, ada insan. Bila cakap insan, dia kadang-kadang nas tak guna juga. Nak menjadi anak sebagai insan, nak membentuk dia, nak mendidik dia. Masa dia bayi apa perlu kita buat, masa dia kanak-kanak apa perlu kita buat, masa dia remaja apa perlu kita buat. Ini amanah. Jadi sebalik itu ingat, Allah kata apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah, kata Allah, ketahuilah bahawa harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Silap kita jaga mereka, silap bentuk mereka, bala balik kepada kita. Salah kepada kita. Maka sebab itu konteks ini, kalau sekiranya kita bagi bapa buat salah, dosa, tak sembahyang misalnya, isteri tak ada kena mengena, anak-anak tak ada kena mengena. Tapi kalau isteri kita buat salah, anak tak ada kena mengena, suami kena. Tapi kalau anak yang buat salah, dua-dua kena. Mak kena, ayah pun kena. Berarti kalau anak tak sembahyang, kita tak letih dia, tak didik sebagai anak yang sembahyang, maka kesalahan dia bukan anak sahaja. Ayah pun kena, mak pun kena. Itu dia kata fitnah tu. Maka sebab tu kita kena didik mereka, asuh mereka seperti yang kita cakap Umar bin Bas tadi. Masya Allah. Dia didik anak dia, Imam Syafi'i rahimahullah, sebagai seorang ulama besar. Hebat. Empat dia punya tip bagi itu sudah cukup. Yang pertama, berdoakan untuk kesejahteraan anak dia, doa untuk jadi manusia baik, jadi anak yang baik. Jangan maki hamun dia, jangan. Yang keduanya, didik. Kalau dia buat salah, memang anak-anak kena buat salah. Tegur cara yang baik. Kita tunjuk ajar dia mana betul. Itu dikatakan, kita kaitkan amanah dengan fitnah tadi. Amanah memang amanah. Berarti kalau bila amanah, kita katakanlah, kalau orang amanah barang kepada kita, kita kena jaga dia, kena betul beri perhatian pada dia, jangan rosakkan dia, jangan musnahkan dia. Itu kalau amanah barang. Orang punya. Ini Allah amanah pada kita. Maka sebab itu anak itu kita kena didik dia, asuh dia, beri keperluan dia. Maka itu dikatakan amanah. Tapi ingat, tak kena cara kita melaksanakan tanggungjawab kita, dia menjadi musibat kepada kita. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk ya. Jadi para penonton kita dah faham tadi apakah yang dikatakan anak itu adalah amanah, dan di sebalik amanah itu anak juga adalah ujian yang sangat besar kepada ibu bapa. Yang pentingnya mak ayah ni kena sabar dalam mendidik anak-anak. Tentu. Sebab tu Datuk ya, bila kita nak anak-anak yang baik, ramai orang kata nak anak yang soleh, nak anak yang hebat, nak anak yang baik. Soalnya sekarang kalau kita nak anak-anak yang baik yang berbahagia Datuk ya, mak ayah pun kena jadi baik. Jadi bagaimanakah yang dikatakan ibu bapa yang sebaik-baiknya kepada anak-anak? Mana ibu bapa contoh kepada anak-anak? Datuk jangan jawab sekarang sebab kita tak nak penonton setia Semanis Kurma berganjak ke mana-mana. Sebelum tu, hayati dulu madah Semanis Kurma. Anak-anak adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan untuk disayangi, bukan dibenci, dicintai, bukannya dibuang. Semanis Kurma berehat seketika. Kembali bermahabah selepas ini, pastikan jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, Semanis Kurma Rimbunan Ilmu Keluarga Syurgawi menyambung mahabah kita yang sangat indah, iaitu Anak Titipan Allah bersama yang berbahagia Datuk Abu Hassanuddin Al-Hafiz. Datuk, tadi kita tinggalkan Datuk dengan soalan, macam mana kita nak jadi ibu bapa yang terbaik kepada anak-anak kita, Datuk? Silakan. Memang kalau cakap senang lah kan. Cakap senang, betul? Walau bagaimanapun, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu,
Saya rasa mana ada ayah yang tak nak anak jadi baik. Kadang-kadang kalau saya guna bahasa yang kasar, bapa yang sewa pun tak nak anak jadi sewa lah. Betul. Ya. Sebab dia nak, macam mana nak buat? Maka sebab dalam konteks ini, saya cakap tadi lah, kalau kita anggap sebagai amanah, apa dia amanah? Kita nak jana dia menjadi manusia insan. Manusia yang yang tahu menilai jasa dan budi kedua mak bapaknya. Macam didiknya, pertama sekali, macam Datuk Siti cakap tadi lah, pertama sekali cara kita bercakap dengan dia, cara kita menegur kesalahan dia, cara kita muamalah berbual dengan dia. Maka semua ini sebenarnya ada peranan. Ada peranan penting dalam bentuk seorang anak tadi. Jadi kita kata ginilah, kalau seorang mak tu marah, yang asyik marah ya. Sebudak ini besok besar mungkin agresif. Dia mendendam, dia nak marah balik. Maka sebab itu mak dengan anak tak boleh marah. Waktu ayah apa maknanya kalau dia buat salah tegur cara baik. Itu cara bentuknya. Maka sebab itu di segi-segi hal agama contohnya. Kita kena tunjukkan yang kita ini orang agama. Maka dalam konteks ini saya tertariklah kalau ulama-ulama kata nak jana anak yang baik dah tiga proses. Yang pertama proses takdib masa dia bayi. Tarbiyah masa dia kanak-kanak. Taklim masa dia remaja. Jadi takdib ini kita kena buat. Maksud anak bayi dia tak tahu pasal tu lagi. Kita kena azan kapan dia lahir, bagi nama yang baik-baik, bagi penyusuan ibu. Ini dia ada takdib. Ulama kata ini takdib. Termasuklah kita akikahkan dia. Semua benda ni kita buat. Kita yang buat. Bila anak dah masuk kanak-kanak, dia dah faham cakap, dah faham bahasa, kita kena cakap. Ini boleh buat, ini tak boleh buat, ini jangan buat. Dan kita kena tunjuklah. Kalau kita nak suruh dia semayang, kita kena semayang. Tapi kalau kita nak semayang, biar pak tak semayang, pak tak pada tua. Bukan boleh sebab pak dah tua. Soalnya semayang, tua muda kena semayang. Maksud saya, maknanya kita jangan pada kita negatif, pada anak tu positif. Kalau kita nak anak semayang, kita kena semayang. Jadi kita sembahyang, okey, panggil anak ajar sembahyang sama kita. Itu maknanya kita kena tunjukkan. Itu caranya. Sampai dia dah masuk remaja, dan dia bergaul dengan orang lain, masa itu kita kena awasi ilmu dia, pembelajaran dia, apa buku yang perlu dia baca, sekolah mana perlu dia masuk belajar. Maka semua ini, tiga tadi, takdib masa dia bayi, tarbiyah masa dia kanak-kanak, taklim masa remaja. Maka ketiga kombinasi ini, insya-Allah akan lahir seorang anak yang, anak yang tahu mengenang jasa dan budi mak ayah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu baik, cara kita, sepatutnya. kita nak pergi lanjut sikit perbincangan kita, tapi sebelum tu Ustazah nak membuka minda para penonton setia Semanis Kurma tentang anak titipan Allah ni. Anak ni ada banyak keistimewaan. Yang pertama sekali, anak-anak adalah hiasan. Kita dah cerita tadi kan Datuk kan, surah Al-Kahfi ayat 46. Yang kedua, anak ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 6, kami berikan kenikmatan pada kamu sekalian dengan harta dan anak-anak. Jadi anak-anak ni bagi nikmat pada mak dan ayah. Yang ketiga, anak-anak adalah penyejuk hati. Ya, Imam selalu baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, surah Al-Furqan ayat 74. Yang keempatnya, anak-anak ni adalah kabar gembira. Bayangkan ya, bagaimana Nabi Zakaria teringin nak dapat anak. Tiba-tiba Allah sampaikan kabar gembira dengan berita gembira yang namanya Yahya. Maknanya anak-anak ni menggembirakan. Yang kelima, anak-anak adalah rezeki. Maknanya suami isteri, sebelum melakukan hubungan suami isteri, kita berdoa dan ada kaitan tentang anak ini adalah rezeki. Dan yang keenam yang Datuk sebut panjang tadi kepada kita dalam surah Al-Anfal ayat 28, anak ini adalah ujian. Tapi bila kita sebut 66 ni, ada sesuatu yang berlaku. Apa dia tu? Ada situasi Datuk yang ibu bapa menyerahkan anak-anak kepada orang lain. Apa pandangan Datuk tentang situasi ini? Oleh kerana benda ni memang berlaku kan. Biasanya bila orang berkahwin, mendirikan rumah tangga, kebiasaannya lah mengharapkan kelahiran cahaya mata dalam kehidupan mereka. Betul. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak dikurniakan cahaya mata, berusaha, berikhtiar macam-macam. Tak ada juga kan terpaksa minta anak orang jadi anak sendiri. Tapi kadang-kadang ada yang Allah anugerah dia anak yang ramai, masya-Allah. Jadi maka sebab tu dia pun adalah ramai sangat kot, dia pun serah pada orang. Jadi ini maksudnya. Maka dalam konteks ini soal menyerah anak pada orang, sebenarnya untuk orang jagalah, ada bapa angkat. Sebenarnya Islam tidak menafi dan menolak sistem bapa angkat mak angkat ini. Sebab Nabi sendiri pun dia pernah jadi anak angkat dan dia pernah ambil Ali sebagai anak angkat. Dia pernah ambil Zaid jadi anak angkat dia. Jadi konteksnya kenapa bila seorang ibu dia sanggup menyerah anak pada orang? Bagi saya sebagai seorang ibu yang ada perasaan keibuan, tidak semudah itu dia menyerah anak pada orang.
Melainkan kalau ibu yang tak sah taraf tu soal lain lah. Tu yang bila beranak buang, campak tu soal lain. Tapi ini anak yang sah taraf. Kenapa sanggup bagi pada orang? Bagi saya lah. Seorang ibu, seorang ayah akan beri anak pada orang lain. Melainkan ada sebabnya. Pertama, mungkin kerana dia rasa anak dia dah ramai. Ada ramai dan dia mungkin pendapatan kurang. Susah. Dia mungkin anak ramai. Susah. Allah nak anugerah anak ramai. Mesti kita katakan anak lelaki seorang, anak perempuan 9 orang misalkan. Berilah perempuan seorang. Ini ada lagi 8 lagi tadi. Satu. Yang kedua, mungkin kerana ada orang minta. Ada orang nak, orang tu tak dapat anak. Kahwin 5 tahun, 6 tahun tu tak dapat anak. Jadi minta anak orang ni. Minta dia pun bagi. Maka saya katakan serah anak ini sebenarnya tanpa kerelaan sebenarnya. Tak semudah itu seorang ibu nak serah anak pada orang lain. Melainkan sebab tadilah terdesak. Mungkin kerana anak ramai, pendapatan kurang. Cuma bagi saya, kalau kita rasa pendapatan kurang, takut tak cukup makan, itu silap. Sebab kalau terlihat dalam Al-Quran contohnya, kalau Allah sebut zaman-zaman dulu lah, contohnya dalam surah Al-Isra ayat 151. Allah tu, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kalau dia kata, kamu jangan bunuh anak mata-mata kerana bimbang kepapaan. Kalau dulu bunuhlah. Kalau bunuh, takut tak cukup makan. Sama kita serah pada orang. Bagi kena pada orang, takut tak cukup makan. Itu salah. Dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah kata apa? Sama je lah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kamu semata takut bimbang kepapaan. Jadi dalam konteks ini, kalau diserah anak mata-mata kerana bimbang, wah anak ramai ni kerana nak makan apa nak ambil duit mana. Orang Melayu kata ulat dalam batu boleh hidup. Tapi diserah mungkin kan terpaksa. Terpaksa apa? Mungkin suami tak ada, dia ibu tunggal, anak ramai, dan ada pula orang minta kerana dia tak dapat anak, maka terpaksa. Biasanya terpaksa lah, saya guna istilah terpaksa, maka dia pun ambil lah anak seorang. Itu yang biasa berlaku pada Tapi bersama orang ibu tak semudah itu, saya ingatlah. Tak tahulah, melainkan kalau yang tidak ada sifat keibuan. Tapi sebagai ibu, kadang-kadang ada setengah orang tu hidup miskin, susah, anak ramai, dia tak bagi anak daripada orang. Dia biar macam mana pun dia kata, biar bersama dia. Maksudnya orang mana ada tanggungjawab tadilah. Ini sebagai amanah Allah. Melainkan kalau dah terdesak ataupun terpaksa, maka dia pun serahlah kepada orang. Seorang atau dua orang anak. Betul tu ya. Baik, kita ada lagi soalan nak tanya kepada bahagia Datuk, tapi sebelum tu kita baca dulu pandangan ataupun pengalaman yang ingin dikongsi oleh Siti Habsah Ahmad ya. Saya baru kehilangan seorang anak lelaki berumur 13 tahun pada 6 bulan lalu. Banyak hikmah yang saya belajar dari kehilangannya. Redha dengan setiap yang Allah pinjamkan pasti dikembalikan. Lebih sedih terbaca catatan diarinya idolanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul-rasul, para sahabat dan panglima perang Islam. Walaupun dari segi akademik dia tak begitu cemerlang, tapi kefahamannya tentang agama lebih dari orang dewasa. Menghadiahkan saya surah amalan harian dan adiknya senaskah Al-Quran sebelum kembali kepada penciptanya. Kata beliau, hargailah anak-anak walaupun mereka tak cemerlang dalam akademik di masa Allah berikan kesempatan. Wallahu a'lam. Ini pandangan ya. Dan maknanya tu anak ni kan? Anak syurga ni ya. Baru 13 tahun. Itulah kan. Tapi bijak dia punya pandangan jauh. Maknanya dia. Kita sentiasa menghargai anak-anak dan mendidik anak-anak, terutama sekali di segi pendidikan akidah dan juga pendidikan iman. Okey, Datuk, tadi tentang ibu bapa yang menyerah anak kepada orang lain. Macam mana dia nak supaya tanggungjawab itu tidak terlepas, supaya dia tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa Datuk kita lihat sekarang ni ada juga mak ayah yang serah anak kepada keluarga angkat dan dia rasa macam tanggungjawab dia dah terlepas. Jadi macam mana tu Datuk? Itu saya cakap tadi, sebenarnya tanggungjawab sebenarnya belum terlepas. Tanggungjawab masih ada lagi walaupun serah pada orang lain. Sebab hubungan antara ibu dengan anak masih ada. Cuma dalam konteks ini, kadang-kadang saya cakap tadilah, kalau seorang itu dibagi anak pada orang lain, bukanlah semudah itu dia nak bagi. Mungkin kerana terpaksa, bukan kerana dia merasakan anak dia dah ramai, atau mungkin kerana dia minta itu orang yang tidak ada anak. Tapi itu memang Islam sendiri menganjurkan. Islam mengiktiraf ibu angkat atau bapa angkat. Lepas tu dalam Islam kita mesti ingat, ada 5 ibu yang Islam iktiraf. Daripada ibu kandung, ibu susuan, ibu mertua, ibu tiri dan ibu angkat.
Ada dalam Islam iktiraf benar. 5, Cuma Datuk, 5. Ibu ayah tak masuklah. Dia ibu ayah tak masuk ya. Ibu ayam. Ini saya sekarang sebut 5 ibu sebabnya Islam mengiktiraf 5 ibu ini. Kenapa disebut ibu angkat? Berlakulah kehidupan masyarakat Islam hari ini. Zaman Nabi berlaku. Tak ada ibu angkat. Maknanya kalau kita dapat ibu angkat, contoh ada mak kita bagi ke, dia minta ke, sama kita iktiraf ibu angkat, sama cara mak kita, mak juga. Ibu angkat pun kita kena iktiraf juga. Kita kena hormat bagi ibu angkat. Dia lah bela kita, dia membesarkan kita. Maka sebab itu saya kata dalam Islam memang ibu angkat itu wujud. Cuma yang terpersoalkan bila seorang ibu, seorang bapa dia serah anak pada orang lain. Apakah berarti dia lepas tanggungjawab? Benar bagi saya tidak. Tidak. Sebab anak-anak juga. Kita kena monitor sejauh mana bapa angkat dia jaga anak dia. Kita kena ambil tahu macam mana ibu angkat dia, bapa angkat jaga anak dia, cukupkan makan minum dia, cukupkan pelajaran. Kita kena monitor. Bukan berarti bila bagi-bagi itu habis. Itu tak boleh. Saya kata bukan berarti bila serah anak pada orang lain lepas tanggungjawab. Itu kau punya hal. Kau ambil anak aku, kau penjaga. Itu satu kesilapan. Okey, Datuk. Tadi tentang Datuk sebut tentang ibu angkat, bapa angkat tadi. Macam mana kalau orang ambil anak angkat? Lepas tu dia ambil anak angkat dia, lepas tu apa yang perlu dilakukan pada anak angkat ini? Okey, bagus. Terima kasih soalannya. Pertama sekali, kalau saya ambil lah, saya tak ada anak, maka saya minta seseorang, engkau anak banyak, engkau anak ramai, engkau pun susah, bagilah aku seorang anak kan. Okey. Bila saya ambil anak dia sama ada terpaksa ke ataupun secara rela tak rela tak kira lah. Bila saya ambil anak ini bukan anak saya, anak angkat. Maka saya punya tanggungjawab sama seperti bapa sekandung. Saya kena didik dia, kena asuh dia, bentuk syakhsiah dia, kena betul-betul lah. Satu. Yang kedua, ingat, jangan kita putuskan silaturahim. Jangan putuskan hubungan dia dengan bapa atau mak sebenar. Ini satu kesilapan kita hari ini. Kadang-kadang bila bapaknya serah anak pada orang, habis. Tak nak ambil tahu, tak nak ambil kisah apa jadi budak tu. Yang kedua, bapa angkat pula bila ambil budak ni, dia tak nak beritahu siapa mak dia. Daripada kecil dia kata, akulah mak engkau, akulah yang engkau. Sepatutnya bila kalau saya ambil anak angkat, daripada kecil saya beritahu, engkau bukan anak aku, engkau anak orang, tapi aku sayang kau, aku bela kau, aku mana beli keperluan kau, mana kena beritahu. Sampailah dia mula boleh bercakap, dia mula boleh faham beritahu, engkau sebenarnya mak engkau ada. Jangan putus hubungan dia. Lepas tu bagi saya lah, kalau tu buat macam ini daripada kecil, kita beri kasih sayang. Kami bapa angkat, mak engkau ada sipulan. Mak engkau tak kira lah orang Melayu kau bukan Melayu kau, tak kira, penting kena beritahu. Begitu daripada kecil, maka kita beritahu dia, kita bagi kasih sayang. Kita bagi apa yang dia nak. Macam anak kita betul. Dia kita beri kasih sayang, terdidik, dia terbentuk, dia apa ternak terbagi. Rasa-rasa dia sayang dengan kita. Di waktu yang sama, mak engkau sedia. Nampak? Jadi bukan seminggu sekali, sebulan sekali, sama ada bawa dia jumpa mak dia atau mak datang jumpa dia. Lepas tu hubungan yang putus. Tapi yang berlaku hari ini, bila serah pada orang, mak dia tak nak ambil tahu, yang si belah tu pun tak nak bagi mak dia. Mati-mati dia kata anak dia. Tiba-tiba dah besar, dah masuk universiti, dah keluar universiti, dah nak kahwin, baru tahu apa dia nak angkat. Ini timbul. Barulah mengamuk dah kita pasal ada dendam dan sebagainya. Siapa mak aku sebenarnya? Siapa? Kejap lagi kita akan sambung tentang dendam anak kepada ibu bapa kandungnya. Dan sebenarnya beruntung juga anak angkat bapa sebab dia ada bapa dua. Satu anak bapa kandung, satu bapa angkat. Satu ibu kandung, satu ibu angkat. Ada untunglah. Dan selepas ni Datuk, kita ada satu soalan dalam Facebook daripada seorang anak. Apakah soalan tersebut? Tunggu dulu. Hayati Madah Semanis Kurma, hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ia pasti akan pecah. Okey, kita berehat seketika selepas ini sambung ya. Jangan ke mana-mana, kembali berbahas selepas ini. Alhamdulillah, Semanis Kurma kembali bermahabah dengan tajuk Anak Titipan Allah, dan link kita ada pemanggil di talian. Ya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Zura dari Melaka. Daripada Melaka. Silakan. Ya. Saya ada sedikit masalah. Masalah macam mana tu? Saya ni seorang OKU. OKU yang macam mana? Saya lumpuh, tak dapat berjalan sejak kecil. Okey, umur berapa? 34.
34. Soalannya kepada yang berbahagia Datuk. Saya ni mak bapak saya kurang memahami lah tentang saya punya keperluan. Jadi soalannya? Contohnya macam kalau saya ni sebenarnya nak buat pemeriksaan mata di hospital. Okey. Tapi mereka macam bagi alasan macam-macam lah kan. Maknanya ibu bapa tak nak bawa Zuraidah pergi ke hospital. Macam tu? Yelah, sebab dulu saya dia minta bantuan dari JKM. Sebab saya tak nak menyusahkan dia lah, saya buat macam ni. Okey, soalan Zuraidah kepada yang berbahagia Datuk. Tapi JKM cakap kena keluarga dapat dulu kan, kalau tak dapat baru suruh dia. Ya. Tapi mak bapak saya, nombor satu, mak saya cakap tak payahlah dibawa sebab dia kata saya ni bukan penyakit bahaya kan, macam saya ni mengada-ngada je lah. Okey. Okey, dah faham ya. Terima kasih Terima kepada kasih kepada Zuraidah ya. Maknanya yang berbahagia Datuk jelas tadi ya, Puan Zuraidah tadi OKU lumpuh, seolah-olah tidak mendapat perhatian daripada kedua ibu bapanya. Mohon jawapan daripada Datuk. Ya, saya berbalik cerita awal tadilah. Ya. Bila mana kita dikurniakan seorang anak, amanah Allah, ia merupakan satu perhiasan kehidupan kita. Ditakdirkan kalau Allah anugerah kita anak yang cacat, ya, OKU ke, mungkin anak yang tak dapat melihat, misalnya, anak istimewa. Ni anak istimewa, kita guna istilah anak istimewa ya. Sepatutnya ibu bapa anggap ini sebagai keistimewaan, sebagai satu hikmah di sebalik kecacatan dia. Maka sebab itu jangan anggap dia ini sebagai anak yang agak kurang. Ya, maka sebab itu kita kena lebihkan kepada anak yang kita katakan anak yang istimewa tadi. Maka sebab itu dalam konteks tadi, kalau kita katakanlah anak kita lumpuh, kenapa tak kita ikhtiar supaya dia dapat baik ke, sembuh ke, atau anak yang kita kata yang matanya cacat, kenapa tak pergi ke hospital, pergi cek, kenapa dia kata ini tak bahaya, tak boleh, sebab saya tanggungjawab tadi. Seolah-olahnya bapa ini tidak bertanggungjawab terhadap anak. Sebab ingat, itu amanah Allah. Walaupun di sebalik itu ada hikmahnya, memang ada hikmah. Kita memang ada hikmah kan. Kalau Allah jadikan dia tak cacat, mungkin akan berlaku benda-benda yang menyusahkan kita. Tapi ingat, ikhtiar kena ikhtiar. Sebagai seorang bapa, jangan kita pandang rendah, jangan kita bezakan anak yang sempurna dengan anak yang tidak sempurna. Sebagai seorang bapa, kalau tidak, dianggap bapa itu bertanggungjawab. Melepaskan tanggungjawab. Maka sebab itulah sepatutnya kita beri sepenuh perhatian, bahkan lebih kepada anak yang anak istimewa tadi. Beri perhatian yang lebih. Lebih-lebih kita katalah anak yang lumpuh. Saya pernah bertemu dengan rakan saya, kenalan saya. Dia anak lumpuh juga. Masya Allah, dia punya sayang anak dia, dukung sampai umur. Dukung, mana pergi sampai berbelas tahun dukung. Maknanya beri perhatian pada anak dia. Jadi anak tak terasa lah, tak terasa yang dia dipisahkan ataupun diasingkan daripada adik-adik yang lain. Maka sebab itu nasihat saya, tolonglah beri perhatian kepada anak-anak yang istimewa ini. Kita beri dia perhatian segi pengobatan dia, bawa dia jumpa doktor, rawatan dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan, mungkin di balik ikhtiar kita, Allah akan berikan kesembuhan dia, insyaAllah. Okey, terima kasih. Mudah-mudahan. Amin ya. Okey, Datuk, ada situasi yang mana ibu bapa ni, dia nak menyerahkan anak kepada orang lain, kepada ibu angkat, bapa angkat, tetapi masalahnya ibu angkat yang nak ambil ni, orang yang bukan Islam. Apa pandangan Datuk? Ini masalah sikitlah. Sebab macam saya cakap tadi, Islam tidak menentang ibu angkat dan bapa angkat. Cuma kalau kita nak serah pada orang yang bukan Islam, atas alasan apa sebenarnya? Apakah kerana dia perlu sangat anak atau kerana kita yang tak nak anak? Dan bila mana kita nak serah anak kita kepada orang yang bukan Islam? Sebab dalam Islam satu saja. Bila seorang budak dibesarkan dalam suasana bukan Islam, sampai ketika dia balik dalam suasana bukan Islam, maka dia bukan Islam. Jadi bukan Islam. Berarti kalau serah anak kita, asal kita Islam, isteri kita Islam, dapat anak pun Islam. Tiba-tiba kita serah pada bukan Islam, maka bimbang dan takut. Dan pastilah bila anak ni balik dalam suasana bukan Islam, maka anak akan jadi bukan Islam. Nak kita anak jadi bukan Islam, itu soalannya. Hari ini kalau kita belah anak kita sampai umur dia 12 tahun, tentu dia murtad, apa rasa kita? Macamlah kalau kita nak anak kita murtad, keluar Islam, sama tak nak bagi pada orang yang bukan Islam. Sebab itu saya kata dalam konteks ini, kalau tak serah anak pada orang lain pun, ulama-ulama kata,
orang yang ambil anak angkat tu kena tengok juga. Ya. Ya. Bukan sewenang-wenangnya Bukan je sewenang-wenangnya. serah, ya, Datuk, ya. Kadang-kadang kalau kena orang ambil anak angkat tu penagih dadah punya orang. Takkan bagi anak kita benda orang menagih dadah. Ya. Ya. Betul, orang ni nak orang baik, orang yang soleh, orang yang beramal ibadat supaya anak kita akan jadi macam dia. Ya. Tapi kalau bagi pada orang yang sembahyang tidak, orang yang banyak buat mungkar maksiat, takut anak-anak kita pun jadi macam itu. Maka sebab itu Baik, dalam Datuk, konteks ini kita kena tengok pertama bukan Islam kalau boleh elakkanlah. Ya. Okeylah. Maknanya kena berjaga-jaga Ya, dalam bab jagalah, ni, ya. Datuk, ya. Kita ada soalan dekat Facebook daripada seorang anak, ya. Saya Ya. tak payah bacakan namanya, Datuk, ya. Ya. Kata beliau, Ustazah, kami ada 10 adik-beradik. Ya. 8 adik-beradik memang mak ayah jaga. Tapi 2 lagi ni mak ayah berikan kepada orang lain dan orang lain ni adalah saudara mara kami Ya. juga. Soalan saya, memang saya duduk dekat keluarga ni keluarga yang berada. Ya. Keluarga yang senang. Tapi saya tak nak kekayaan, saya tak nak kesenangan. Ya. Saya rela susah asalkan dapat bersama dengan kedua ibu bapa kandung saya. Soalannya, Datuk, adakah mak saya berdosa bagi saya dekat orang? Ya. Itu soalan dia, Datuk. Sebenarnya nak jawab berdosa tak berdosa ini, kita kena tengok kepada asasnya. Ya. Kenapa ibu ni sanggup serah pada orang. Itu sebabnya. Okey. Kalau orang kata dia rasa dia lah anak dia dah ramai. Ya. Satu, mungkin kemampuan untuk memberi nafkah tak cukup. Dan yang kedua, mungkin saudara dia tu tak ada anak. Mungkin maka dia pun beri kepada tu atas alasan itu. Ya. Maka mungkin tidak berdosa. Sebab selagi dia serah pada orang saudara dia, perhubungan masih ada. Masih Ya. berjalan dengan Mak baik. masih mak, Ya. anak masih anak, masih ada. Dan yang kedua pula, kita mesti ingat, kalau saya hidup dengan mak ayah saya, 10 beradik, siapakah ayah, siapa mak saya contohnya? Nak biayai 10 orang anak. Tiba-tiba saya dibelah oleh bapa angkat saya, mungkin saudara mak saya, saudara ayah saya, Ya. orang yang berada, yang ada duit, dan mampu mendidik kita, menghantar kita sampai ke universiti. Ya. Bisa kan? Tapi kalau duduk sama 10 beradik, mak adik-beradik kita, agak-agak boleh pergi universiti. Tak agak-agak mampu, lah. Datuk, kan? Betul lah, bahasa itu, kita kena nilai yang positif. Kita nilai yang positif agak kalau aku dengan mak aku dulu belum tentu sampai macam ini. Ya. Tambah pula bapa angkat sayang dia, beri dia pelajaran, beri dia sampai ke universiti misalnya, dapat jawatan-jawatan tinggi. Alhamdulillah. Ya. Bapa angkat pun ada, mak pun ada. Bagus saya balik konsep tadi dengan syarat hubungan anak dengan bapa jangan diputuskan. Okey. Ini yang jadi baik. masalah sekarang. Baik, Datuk. Ya. Ya, Kita kita ada ada pemanggil pemanggil. lagi. Ya, ya. Arif, ya. Assalamualaikum. Terputus, kita Ya. mohon Arif cuba untuk menghubungi kita sekali lagi. Dan ada soalan di studio ni, Datuk. Ya, ya. Ada soalan di studio, ya? Ramai nak tanya Datuk, Ya, banyak nak Kalau tanya tadi soalan. kita tanya, Ya. mak bapak tu berdosa tak bagi anak dekat Ya. orang? Ya. Soalan seterusnya ialah dosa tak Ya. ibu bapa angkat ni tak memaklumkan kepada anak angkat mereka ni yang itu bukan anak kandung tapi anak angkat. Ya. Silakan, Datuk. Dia mungkin soal dosa pahala soal lain. Ya. Bagi saya, macam cakap tadi lah. Yang pertama sekali, jangan putuskan hubungan antara anak dengan ibu. Betul. Satu, kena Ya. beritahu. Dan yang kedua, ingat, kalau kita tak beritahu dan kita mengaku sebagai anak kita, kalau anak itu perempuan, ini bahaya. Kalau anak itu perempuan, sampai ketika dia nak kahwin, agak siapa jadi wali, agak-agak lah. Misalnya lah. Tapi kalau si bapa angkat ni orang yang faham, kita katalah bin Abu Hasan. Dia ambil anak angkat perempuan, binti Abu Hasan. Tiba-tiba saat nak kahwin, binti Muhammad. Apa rasa anak ni agak-agak lah. Itu dia punya implikasi. Maka sebab itulah saya banyak menekankan konteks ini. Bila disebut anak tadi, bila bapa angkat dia ambil, mak angkat dia ambil. Islam tidak menentang bapa angkat. Islam tidak melarang bapa angkat. Bahkan Islam galak kan. Betul. Tetapi jangan sampai kita putus hubungan. Kita beritahu, bila kecil beritahu dia, mak engkau ada itu. Ya. Engkau boleh pergi ziarah mak engkau, tapi aku nak belah engkau. Mak engkau tak mampu. Berterus terang, ya, terus Datuk. terang. Sebab saya pun sebenarnya, minta maaf lah. Saya dulu masa, bila saya masuk sekolah putih, saya masuk sekolah putih dulu. Okey. Habis jana masuk sekolah putih. Ayah saya, dia tak boleh terima. Sebab, mungkin ada 2 sebab. Yang pertama, masuk sekolah putih pakai seluar Pendek. seluar Okey. kaki panjang. Kaki dengan seluar pendek. Dan yang kedua, seluar putih ni dia punya kos buku dia mahal. Maka ayah saya serah pada bapa saudara saya menjadi anak angkat dia. Ya. Bapa saudara ambil jadi anak angkat. Sebab dialah bagi semua, beli pakaian, Biayai beli semua. buku. Tapi jiwa ayah saya tak diterima. Dia bukan soal anak angkat, soalnya aku tak nak engkau belajar sekolah putih. Dia cakap terang-terang. Maka sepatutnya dia pun ambil balik. Sempatlah 2 tahun dengan bapa saudara saya dan anak angkat, lepas tu dia ambil balik. Alhamdulillah, pengalaman Datuk Ya. ada, ya. Datuk, kita ada pemanggil, lagi. Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Arif ya?
Ya, nama saya Arif. Silakan Arif. Silakan. Saya daripada Wang Semaju. Saya berumur 29 tahun. Okey, pengalaman saya berkenaan dengan anak angkat ni dah kepada diri saya sendirilah. Okey, bermulanya sewaktu saya ketika lelaki dan saya telah diserahkan kepada makcik saya, iaitu adik kepada bapa kandung saya, kakak kepada bapa kandung saya sendiri. Okey, waktu saya dilahirkan dan makcik saya terus membesarkan saya, membela saya dan membesarkan saya sampailah sekarang ni, sampai saya dah kahwin dan mempunyai isteri dan anak. Ya. Okey, tapi bagi saya benda ni bukannya satu masalah yang besar. Sekiranya ibu bapa itu sendiri memainkan peranan masing-masing dari awalnya memberitahu tentang keadaan yang sebenar. Ya. So saya daripada kecil saya sebenarnya dah telah diberitahu yang saya ni sebenarnya mak bapak betul saya ada di sini dan saya ni sebenarnya dibela oleh orang lain dan orang lain pun bukannya ahli keluarga juga, makcik dan pakcik saya sendiri. Bagaimana hubungan Arif sekarang ini dengan ibu bapa kandung? Alhamdulillah. Itu yang memang sungguh orang kata rahmat Allah yang memberi kepada saya, yang memang hubungan kami memang tak pernah terputus. Yang kami sentiasa berhubung dan sentiasa menziarah dia, menziarah mereka di luar KL, di Johor Bahru. Dan di sini juga bukan saya seorang dalam adik-beradik tu yang dibela oleh orang lain. Adik-beradik kami sebenarnya, adik-beradik kandung saya ada 13 orang. Masya Allah. Dan ada salah seorang adik saya, adik perempuan saya, dibela oleh abang kepada mak kandung saya. Maknanya semuanya adik-beradik, saudara mara ya? Ya, saya. Dan adik saya tu pun alhamdulillah dia pun tapi cuma dia sekarang ni dia barunya lepas kehilangan ibu yang membela dia tu. Okey. So benda ni tahun lepas dia baru kehilangan ibu dia tu. So saya faham dia ada sedih sikit lah. Tapi baik. Saya tetap mendoakan agar dia sentiasa bahagia dengan Terima kasih Arif ya. Alhamdulillah. Terima kasih satu perkongsian yang sangat menarik ya. Pengalaman hidup Arif, dan yang pastinya apa yang Arif cerita kepada kita ialah peranan ibu bapa kandung. Maknanya ambil anak angkat dengan positif. Ya, positif dan ibu bapa kandung pun bagus. Sebenarnya kalau kita betul-betul kita ikuti proses pemilihan angkat tadi, macam sebut tadi itulah. Sebenarnya bagi tahu yang siang, engkau bukan anak kami, engkau anak si fulan. Betul. Tapi kami bela engkau macam anak kami. Betul tu Datuk ya. Kalau ini kita buat, tak timbul dendam, anak marah. Dia pasal dendam, dia tak nak bagi tahu. Baik, lepas ni kita cerita tentang dendam ya Datuk ya. Cantik tu. Nak berehat tapi hayati dulu madah semanis kurma. Gantungkan azam dan semangatmu setinggi bintang-bintang di langit dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di lautan. InsyaAllah kita sambung lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kembali bermahabah dalam semanis kurma, anak titipan Allah. Dan kita mohon yang berbahagia Datuk untuk menyimpulkan Datuk buat kesimpulan kita. Tajuk ini. Silakan Tok. Okey, kesimpulannya pertama sekali Islam tidak melarang konsep ibu angkat dan bapa angkat. Kerana Islam amat menggalakkan atas konsep nak membantu dan nak menolong. Oleh itu, apa yang penting hari ini bila mana kita ambil seorang anak angkat bagi anak kita, ingat dia merupakan orang asing. Kalau kita tidak ada hubungan, memang tidak ada hubungan lah. Bila mana kita ambil seorang anak angkat, aurat, batas-batas aurat kena jaga. Dan yang kedua, bila mana kita ambil anak angkat, mana kita punya tanggungjawab. Satu. Dan si ibu bapa pula, bagi saya lah, tak semua ibu bapa sanggup serah anak pada orang. Kecuali mesti ada sebab-sebab. Mungkin kerana anak ramai, mungkin pendapatan kurang. Bahasa apa yang kita nampak hari ini, yang kita dengar cerita tadi pada Arif tadi contoh kan, 13 orang anak. 13 tu dia sanggup beri. Tapi kalau saya takdir ibu tu, anak seorang tu lah. Tiba-tiba orang minta, agak nak bagi tak? Tak bagi, memang tak bagi dah. Itu sebab-sebabnya. Maka sebab itu si anak tadi, kalau dia tersasar pada orang, maka jangan mendandai bapak dia. Sebab mesti kita fikir segi positif. Sebab kalau dia duduk sama ayah dia, sama mak tunggal, mak kandung dia
belum tentu dapat pendidikan macam dapat bapa angkat dia. Maka sebab tu rahmat Allah kurniakan pada dia, dia hidup lebih baik daripada kalau dia hidup dengan mak kandung sendiri. Satu rahmat. Maka sebab tu apa boleh terdendam mak ayah kita. Dan yang ketiga, ingat, bapa angkat, saya cakap tadilah, dia juga diiktiraf oleh Islam sebagai bapa yang membesar kita, yang menjaga kita juga kena hormat. Okay. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan sampai lupa mak ayah kandung kita. Betul, jangan lupa mak ayah kandung, itu yang paling penting. Sebagai rumusannya juga daripada kami, contohilah ibu-ibu yang hebat seperti mana bonda Rasulullah SAW yang ada kekuatan kesabaran, Halimatus Sa'diyah, ibu susu Rasulullah SAW yang ada kekuatan kasih sayang, Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir yang ada kekuatan istiqamah dalam mempertahankan akidah yang satu walaupun diseksa, sehinggakan seisi keluarga mereka ini dijanjikan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohi juga Ibu Maryam yang ketika mengandungkan Maryam bernazar supaya anaknya nanti mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akhirnya Maryam menjadi wanita suci, wanita solehah, wanita syurga, dan jadilah juga bapa sebagai pemimpin yang hebat seperti mana Rasulullah SAW, dan juga bapa seperti mana Nabi Ibrahim yang banyak berdoa kepada anak-anaknya. Antara doa Nabi Ibrahim ialah surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, ya Allah kurniakanlah kepadaku daripada kalangan yang baik-baik. Okey, untuk mendapat anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibu bapa mesti beri contoh yang terbaik untuk anak, seperti Datuk sebut tadi ya. Dan malam ni kita nak bagi dua doa. Yang pertama sekali, rajin baca surah Toha ayat 1 hingga 5 dan surah Ar-Rum ayat 31. Doa banyak-banyak, insya-Allah. Doa supaya anak jangan melepak, anak dengan cakap dan sebagainya. Anak yang baiklah. Anak yang baik ya. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk. Terima kasih kepada penerbit dan kru, dan juga kepada penonton setia Semanis Kurma minggu hadapan. Jangan lupa tajuknya sangat indah bila kita dengar, iaitu Seindah Maharmu. Dan jangan lupa Ustazah selalu pesan, maniskan iman, maniskan senyuman, dan jangan lupa datang ramai-ramai dalam program Malaysia Berselawat pada 7 Disember ini bertempat di Stadium Hoki Bukit Jalil bermula daripada 5 petang hingga 11 malam. Dan jangan susah hati sebab stadium ini boleh memuatkan sehingga 60,000 orang. Kalau boleh datang tu ambil wuduk siap-siap. Dan bawa sejadah sebab solat maghrib berjamaah. Ya, apa pun jangan lupa janji temu anda bersama dengan kami di minggu hadapan. Kalau tak sempat nak dengar lagi, nak tonton lagi Semanis Kurma, ulangannya hari apa hari Isnin jam 9 pagi. Ataupun layari www.tonton.com.my. Dan jutaan terima kasih juga kepada semua pandangan dan komen-komen di Facebook Ustazah Siti Nurbahayaah Mahmud. Sehingga bertemu lagi, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Bagus. Alhamdulillah. I know that you could easily take away everything you've given me, and I try to remember not to take anything for granted, 'cause I know that one day suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah, be with me all the way. I know that sometimes I do forget that my next breath could be the last. Forgive me, 'cause I can't thank you